Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan Abang Beruang. Hari ni Abang Beruang nak ulas filem yang bertajuk Vivarium. Dan mungkin Abang Beruang akan, orang kata, akan bagi spoiler sikit lah kat ujung. Awal-awal ni ulasan tanpa spoiler lah. Apakah cerita Vivarium ni? Filem Vivarium ni dilakukan oleh Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg lah antara pelakon yang popular. Dan kalau anda biasa tengok dia berlakon dengan bercakap dengan laju, contohnya macam dalam social network, cerita pasal Facebook tu. Kali ni filem yang memang saya tak tahulah filem lain, tapi filem yang dia tak ada bercakap-cakap laju sangat lah. Kata paling kurang dia bercakap dalam filem ni. Okey, jadi Vivarium ni cerita tentang apa? Cerita dia tentang dia dan juga nama dia Tom. Dia watak utama adalah perempuan dalam filem ni. Dia punya awek kot, bukan isteri kot, awek. Jadi diorang berdua ni pasangan yang nak cari rumah. Mungkin isteri lah kot. Okey, pasangan yang nak cari rumah baru, pasangan muda nak cari rumah baru, macam nak beli rumah lah. Okey, jadi dan dia cerita dia mula macam tu je. Mula-mula dia tunjuk dia dekat, orang kata kerja dia apa. Yang Tom ni dia ke kebun, dan awek dia pula macam cikgu tadika macam tu kan. Dia ada relation lah, benda-benda yang dia tunjuk awal-awal sikit ni sebelum dia orang pergi kepada nak pergi cek rumah tadi dia. Balik pada kerja je terus pergi ke sebuah prospect properties, which is tempat orang kata pemaju lah. Sampai di situ dia disambut oleh, di office tu tadi disambut oleh seorang lelaki yang sangat-sangat pelik lah. Dia mula-mula saya tengok macam memang kagum juga dengan lakonan ni. Hello, hai, macam tak macam manusia biasa lah, macam robot-ish, macam memang pelik sikit lah. Tapi saya fikir memang karakter dia kan. Jadi daripada situ dia dan datang, lepas tu dia suggest untuk jom kita pergi tengok rumah terus. Mula-mula Tom macam tak nak, tapi sebabkan yang perempuan dia punya awet ni memang beria sikit. Apa dah nama dia. Jadi dia orang pun pergilah. Terus pergi tengok rumah Gemma. Nama dia Gemma. Okey. Ada suara beritahu Gemma. Nama watak dia Gemma. Jadi Gemma dan Tom. Jadi Gemma ni nak tengoklah rumah kan. Jadi dia orang memang cerita tu teruslah daripada balik kerja tu. Dia orang pergi kat office tu dan pergi tengok rumah, dan dia ikutlah, orang kata budak office tadi tunjukkan kat dia, orang kata macam ejen perumahan tu lah, tunjukkan dia okey rumah. Okey, bila sampai situ dia macam satu tempat tu, tapi rasa normal je kan, perumahan rumah nampak sama, warna sama. Jadi perumahan tu memang sangat-sangat besar, kawasan tu, dan juga rumah semua saiz sama, bentuk sama, semuanya sama. Macam photostate. Macam kalau benda pertama yang lalu dalam otak saya adalah tengok cerita apa, OG and Cockroach kan, rumah-rumah sama susun tu. Tapi yang ni lagi rapat lagi lah. Macam perumahan biasa. Okey, ada pisahkan pagar semua, memang sama. Dan dia sampai je, dia pergi dekat rumah yang nombor 9. Dia follow kat kereta tu tadi lah, yang ejen tadi tu. Okey, dia tunjukkan satu-satu ruang tamu apa semua. Lepas tu bila ditunjukkan bahagian belakang, dia tinggalkan je orang tu. Gemma dan Tom dia tinggalkan dia. Dia tengok belakang, lepas tu dia tinggalkan nanti, lepas tu hilang lah. Dia orang pun macam, apa benda dah lah, mamat tu pelik kan. Lepas tu dia orang kalut-kalut lah, aduh jom kita belah daripada tempat ni. Dia orang nak keluar lah daripada tempat tu. Dia kata, jomlah kita cepat-cepat kita tinggalkan tempat ni. Tapi dia orang tak jumpa jalan keluar daripada tempat tu. Dekat sinilah bermulanya, orang kata cerita dia tadi jadi menarik apabila kat sinilah bermulanya, apabila dia orang tak jumpa jalan keluar, pusing sampai habis minyak, sampai dah malam. Lalu dia orang akan end up dekat, dia orang macam buat looping je, end up dekat rumah nombor 9 tadi tu. Jadi dia orang decide untuk stay kat situ. Dan jadi cerita jadi lebih pelik lagi apabila first dia orang cuba untuk, besoknya dia orang cubalah untuk keluar jalan kaki kan, ikut arah matahari macam tu kan. Ikut arah matahari pun tak jumpa juga. Sampai kat, dia orang terus je jalan straight arah ke matahari, terbenam ke apa macam tu. Tapi sampai dekat sebuah rumah, dia orang ada lampu, dia orang kalau tengok, rumah ni ada lampu, masuk, hello, dia ingat dia orang lah tu rupanya. Dia orang kembali ke rumah nombor 9 tadi. Dan bertambah pelik lagi, dia orang dapat kotak, ada macam bekalan makanan. Besoknya kan, bekalan makanan. Kemudian ada pula kotak, ada baby. Dan dia orang kena besarkan baby. Baby ni, dia tulis kat situ, besarkan budak ni, orang kata raise the baby and you will be released. Dan anda akan dilepaskan. Itu arahan kat kotak tadi. Kan, pelik tak pelik kan? Memang cerita ni pelik. Tapi itulah dia cerita je. Dan dalam cerita ni pun ditunjukkanlah macam mana dia orang membesarkan budak tu. Dan budak tu pun, ya Allah,
kalau anda dapat fikirkan budak yang annoying, ni budak ni macam-macam benda yang macam memang macam dia bukan macam budak normal lah. Jadi benda itulah yang ditunjukkan, dan saya tak nak cerita lebih lagi, anda patut tonton cerita ni. Tapi saya tak galakkan untuk orang yang orang kata kurang sabar, yang nak cerita yang ada aksi apa semua. Tapi kalau orang yang nak tengok cerita yang tenang, perlahan dan tunjukkan macam mana satu persatu terjadi sepanjang diorang, adakah diorang dapat dibebaskan atau tak, itulah dia yang kita nak tengok sampai habis. Apa ending kepada Gemma dan Tom ni, dan apa bendanya tempat tu. Jadi kita cuba rungkai siapa budak ni, tempat tu apa. Jadi itu dia yang membuatkan saya dan isteri saya tengok sampai habis, sebab nak tengok benda tu untuk dirungkai. Okey, jadi itu dia cerita dia tadi, dan ulasan lah kenapa saya suka tengok dan tengok sampai habis, sebab benda-benda tu semualah. Orang kata dia ada misteri, dia ada benda-benda yang buatkan kita macam cuba, otak kita akan follow, dia cuba siasat lah satu persatu, ni apa budak ni apa. Jadi itu yang menarik untuk tonton sampai habis. Tapi kalau anda tak suka, anda suka yang macam apa benda ni, tak nak aku fikir, jadi janganlah tengok cerita Vivarium ni. Macam cerita platform tu pun, walaupun ada bunuh-bunuh lah apa yang orang kata mengujakan pun, yang boleh membuatkan kita so intens pun, ada orang kata cerita terusan dan mengarut. Jadi Vivarium ni saya tak galakkan lah untuk orang yang tak suka tengok cerita macam cerita platform tu. Sebab Vivarium ni lagi dia banyak benda yang kita perlu rungkai. Okey, jadi itu sahaja ulasan, dan lepas ni saya akan cakap tentang spoiler, which is saya terus macam terangkan sikit lah, explain sikit lah Vivarium ni apa benda. Okey? Okey dah. Okey. Tak, tadi saya bagi ruang untuk orang yang tak nak tengok spoiler, saya nak tengok cerita ni. Jadi siapa yang nak tengok, pergi tengok dulu. Jadi siapa yang kata aku tak berminat tengok, aku nak tahu je apa benda yang misteri sangat benda ni. Okey. Jadi ceritanya masa dia orang besarkan budak ni memang sangat-sangat pelik. Dia suka tiru. Dia suka macam tiru, dia macam ada habit budak-budak normal, tapi dia lebih lagi. Ini dia tiru cara perempuan ni bercakap, cara Gemma bercakap, Tom bercakap. Memang annoying lah. Kemudian kalau dia nak makan pula, dia akan menjerit tu. Menjerit, bunyi annoying, bunyi macam pelik sikit, macam burung menjerit macam tu. Lepas tu bila dah bagi makan, baru dia akan berhenti senyap. Macam dah hidang makan, okey, baru dia senyap, tu dia makan. Dah banyak lagi lah benda-benda yang orang kata. Jadi dalam filem ni sebenarnya, kalau anda tengok explanation daripada box perspektif, dia ada sebut yang Vivarium ni, orang kata kalau anda Google pun anda boleh jumpa Vivarium ni adalah orang kata macam tempat eksperimen yang orang kata untuk di-observe. Ada gambaran dia, tempat untuk kita tengok eksperimen something hidupan, dan kita observe tu Vivarium. Jadi mungkin mereka ni pun sebenarnya berada di dalam sebuah Vivarium yang dibuat oleh alien. Okey, ini terjemahan saya, sebab on one point dalam filem tu, budak tu dia ada hilang sekali. Kemudian dia ada dapat satu buku yang ada explain tentang, ada macam gambar-gambar, dia ada tulisan-tulisan yang kita tak faham, memang nampak alien-ish lah kan. Kemudian ada gambaran-gambaran yang sebelum ni akan ada babak tunjuk yang budak ni tengah tonton something kat TV yang macam visual yang pelik. Jadi mungkin itu adalah orang kata bahasa dia orang, dan dia orang faham lah. Dan kemudian balik daripada budak tu hilang tu pada satu hari tu, bila Gemma ni minta tanya siapa yang dia pernah jumpa, kemudian cuba tiru balik orang tu, kat situ dia discover yang budak ni dekat tukar dia macam ada macam katak ni tu lah, macam tu lah, ada something dia tengok cerita tu. Jadi dekat situ dia dah macam weirdnya. Kemudian budak ni pula, dia punya pembesaran dia tu cepat tau. Daripada dia baby nak pergi ke dia bayi-bayi 7 tahun, 8 tahun, kita budak sekolah rendah tu, ataupun sekolah rendah tu, dia dalam masa 100 hari macam tu. Sebab dia ada babak dia tanda-tanda ukur tinggi dia dan hari dia. Jadi memang dia cepat lah. Senang cerita, boleh cakap alien ni usia dia tak panjang. Sebab dekat hujung ni nanti, dekat hujung ni nanti, alien ni nanti, budak ni nanti akan menggantikan, kita boleh agak lah, siapa yang dah baca tengok cerita tu akan boleh terfikir lah. Dia ni ada perwatakan sama dengan orang ejen hartanah tadi yang kat office tadi. Dan betul lah, memang dia orang ada spesies yang sama. Dan dia, bila dia dah capai dia punya tu tadi, hujung cerita dia pergi menggantikan pula orang kata orang kat office. Sebab orang kat office tu dah tua dah pun. Berapa hari tu dia dah tua. Kemudian nampak sangat usia dia ni cepat, sebab Gemma dengan Tom tu tidaklah terlalu tua bila di hujung cerita.
Okey, jadi cerita ni pun ada banyak simbolik dia lah. Jadi penjelasan mudah adalah diorang ni dalam eksperimen dan kemudian diorang ni hanya digunakan untuk alien ni belajar tentang manusia dan juga digunakan untuk membesarkan budak ni tadi. Okey, untuk yang kata tujuan dia ni untuk membesarkan budak ni tadi, awak boleh tengok, kita boleh nampak daripada permulaan cerita yang ditunjukkan dalam cerita ni, permulaan cerita dia tunjuk gambaran bagaimana kuku bird, sejenis burung ni yang dia akan letakkan telur dia tak ada sarang, dia letakkan telur dia kat dalam sarang binatang lain, dan binatang ni daripada kecil lagi dia dah ada orang kata nature dia akan buang telur-telur yang ada dalam tu, telur asal daripada sarang tu, dan kemudian dia dibesarkan oleh orang kata burung lain lah, sampai betul-betul dia besar pun dia diberi makan oleh burung sampai saiz dia lagi besar daripada burung lain tadi pun, dan burung ni pun macam terus dia feeding dia walaupun itu bukannya anak dia, dan dia macam tu. Dan benda ni juga berlaku dekat dalam cerita ni. Bila semakin dia besar, memang dia tak respect langsung lah orang ni, walaupun dia panggil mother ke apa, tapi dia tak pun respect dia. Dan mak ni pun memang tak suka pun budak ni, sebab dia tahu ni bukan anak dia, memang bukan anak dia, dan juga dia orang memang tak suka dia ni punya, orang kata, the fact that dia orang terkurung situ untuk jaga budak tu, dia tak suka lah. Jadi bila kat hujung-hujung cerita ni, rumah yang tak pernah ada kunci, tiba-tiba budak ni pula ada kunci. Dan ada satu part dalam filem ni, dia orang dikunci daripada luar dan tak boleh masuk pun masa budak ni dah besar lah. Nampak tak? Dia dihalau oleh rumah dia sendiri. Orang kata rumah yang dia duduk selama ni, dia dihalau dan dia cuma untuk dibesarkan jadi sama macam kuku bird tadi punya tu. Itu yang pandangan saya tentang kuku bird tadi, dan juga dia punya apa yang dipaparkan dengan watak tadi tu. Okay. Kemudian yang Vivarium ni pula, bila dia dapat tahu kat situ memang banyak rumah, tapi tak ada pun yang dia boleh, orang kata ada rumah yang dia boleh masuk. Tapi sebenarnya diorang ni sebenarnya dekat dalam macam dimensi yang banyak. Sebab ada satu babak tu bila dia dapat kejar budak ni, sebab dia cuba follow banyak kali kan, macam mana nak keluar dari tempat tu, dia cuba follow budak ni. Rupanya diorang macam boleh orang kata masuk dekat bawah jalan semua, macam ada laluan yang orang kata dimensi yang berbeza lah dekat situ. Dia dapat tahu yang ada banyak lagi pasangan-pasangan lain yang kena membesarkan budak yang sama juga. Ada banyak lagi Vivarium yang lain lah sebenarnya. Jadi itu yang kita tengok, dan kita memang orang kata makhluk asing ni memerangkap manusia untuk membesarkan anak dia tadi, yang orang kata tempoh tak besar, orang kata usia tak panjang, tapi dia akan terus buat lah. Dan dari situ juga dia observe cara manusia untuk membesarkan budak macam mana. Sebab dia punya sifat alien dia tadi, budak ni tadi pun memang observant. Semua pun dia perhati sampai babak ada babak-babak yang tak sesuai tonton untuk kanak-kanak tapi dalam cerita ni budak tu mengendap kan, si Tom dengan Gemma ni waktu di bilik tidur apa semua. Jadi memang dia terlalu observant, memang itu sifat dia, dan memang itu yang berlaku dalam Vivarium tadi. Jadi itu sajalah explanation untuk Vivarium, bukan explain apa pun, semua nak tunjukkan apa yang saya faham. Sebab selalunya filem ni akan bagi clue. Sebab kan clue depan tu saya rasa macam apa kaitan dengan filem ni kan, tentang kuku bird tu. Jadi bila saya nampak sifat yang lebih kurang ataupun benda yang sama berlaku dalam family, saya nampak okey, saya jadi macam tak terlalu ni sangat. Kemudian filem yang macam ni dia macam Twilight Zone lah. Twilight Zone. Okey, nanti mungkin akan datang untuk explain tentang Twilight Zone, sebab saya suka tonton Twilight Zone. Jadi episod Twilight Zone tu lebih kurang macam cerita macam ni. Jadi itu saja untuk ulasan dan juga explanation Vivarium. Panjang sikit lah sebab ada ulasan dan juga explanation. Jadi semoga anda faham, ataupun ada soalan boleh tanya di ruang komen, dan siapa yang belum subscribe boleh subscribe, dan yang dah subscribe terima kasih. Dan itu saja daripada Abang Beruang, ulasan Abang Beruang. Assalamualaikum, stay safe and stay home. Okay.